kematian, saya sebut sedikitlah sebelum kita. Allah Ta'ala ingatkan kita. Saya baru ni bercakap dengan dengan orang golongan asnaf, dan sebut pada mereka, ada benda yang dalam dunia ni duit boleh beli, kekayaan boleh beli. Banyak benda orang kata ada duit boleh jadi. Pangkat orang beli. Kadang-kadang orang tu tak ada pangkat, dia boleh beli duit, dengan duit dia beli pangkat. Zaman dulu orang kata susah nak dapat datuk. Lah ni merata tengok datuk kan. Tengok datuk merata, daripada datuk hak mana ada cucu, hak datuk hak kena banyak duit pun barangkali ada lah kot kan. Yang tak berjasa di negeri mana pun dapat datuk. Pasal apa? Pasal pangkat boleh beli kan. Undi pun boleh beli. Orang kata pilihan raya dekat, orang tak tahulah siapa yang beli, tapi boleh lah beli. Sebab tu kata tak boleh ada politik wang. Apa lagi? Nama orang boleh beli. Sekarang dalam Facebook, orang nak likes banyak, boleh bayar supaya followers dia banyak. Orang negeri mana pun pakai jadi followers dia, tak faham pun likes juga, dia kena bayar. Apa lagi? Rumah beli. Wanita pun orang beli. Kita tengok kadang-kadang kawan tu kan nampak dia biasa sangat, bukanlah kata ya, tapi tengok isteri dia punyalah muda lawa, dia tengok-tengok pegang tungkat dah tak larat. Tak apalah, mungkin jodoh dia, tapi tengok-tengok, oi dia pun kaya, tak sangka boleh beli. Apa lagi nak cerita? Tanah semua boleh belilah kan. Kadang-kadang na'udzubillah, agama pun orang beli dengan duit. Setengah orang fikir, sampai setengah orang fikir pahala pun orang nak beli. Tapi yang confirm orang tak boleh beli adalah masa. Masa tak boleh beli. Masa adalah modal yang kita ada ni. Kita ada masa ni, modal yang paling berharga. Apabila kita mati, kita nak beli 2 saat pun tak boleh dah. Kita nak beli 2 saat, 3 saat, setengah minit, tentu lagi tak boleh. Al-Quran ingatkan kita hakikat ini dalam Quran. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, yang bagi anak-anak dia, bagi harta dia lalai, mereka itu orang yang rugi. Yani anak-anak kita lalaikan kita. Anak-anak, bela anak-anak dia dapat pahala. Tapi kadang-kadang manusia tafakhur dengan anak-anak dia. Dia bangga dengan anak-anak dia. Dan juga harta kita melalaikan kita. Kadang-kadang kita tu main musim peperiksaan, kita semak diri kita. Kita mau anak kita dapat kejayaan A semua. Pasal apa? Kita mau dia berjaya ke? Kita segan orang kata anak kita tak dapat banyak A. Kerana kita bersaing dengan orang ke? Kerana kita nak dia dapat pergi tempat yang lebih baik. Kerana tafakhur, manusia berbangga-bangga di kalangan dengan keturunan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum, kamu belanjalah daripada apa yang kami berikan rezeki kepada kamu. Allah tak suruh belanja 200 ke 300, dia tak. Dia kata belanja daripada apa yang dia beri. Kalau dia beri 500, belanja cara hak 500. Kalau dia beri 100, belanja cara 100.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanja daripada apa yang kami beri rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang daripada kamu maut. Fayaqulu rabbi, masa tu dia akan kata, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, jika laulah lewatkan aku ini kepada satu tempoh yang dekat saatnya. Apa nak buat kalau Allah lewatkan kita? Fa as-saddaqa, aku akan sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi di kalangan orang saleh. Di kalangan para ulama tafsir, ada mereka menyatakan, sebab apa nak sedekah? Sedekah ni barangkali cepat sekali kot. Ada 2 minit, harta aku bagi kau. Dah. Semayang nak kena ambil wuduk dulu, nak kena puasa, nak daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sedekah aku bagi semua. Terus istihar harta diberi. Sekarang ni kita ada modal ni. Tuhan cerita masa kita tak ada modal, iaitu modal umur. Masa kita tak ada modal umur, masa kita mati nanti, saya mati, tuan-tuan mati, saya hadap cakap pandai ni pun 2 kali 5 lah, na'udzubillah. Sama lah kita. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin, jikaulaulah engkau lewatkan aku kepada satu tempoh yang sekejap, aku nak sedekah dan aku nak jadi di kalangan orang-orang yang saleh. Allah bagi tahu dah, kita akan kata yang tu. Kerana tempoh ni sedekah boleh kita sedekah. Sekarang ni kita ada lambat lagi masa, kadang-kadang nak habis, kita rasa. Padahal masa ni perlu. Bila kita mati, kita dah mati. Kalau bagi seminit lagi aku nak pergi kata astagfirullah. Kalau Allah bagi seminit nak buat apa? Aku nak pergi kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua tu memberatkan timbangan mizan. Tapi kerana saya, tuan-tuan, hidup dalam dunia ni, kita tak rasa apa. Modal yang paling besar iaitu umur kita. Sebab apa kita tak rasa? Sebab yang selalu saya sebutlah, yang Allah kata, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang gharrak, apa yang menipu engkau? Mata'un ghurur, dunia ini menipu, perhiasan. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipu kamu berhubung dengan Tuhan kamu yang maha pemurah. Regarding your Lord, the most gracious. Apa yang menipu kamu, the most generous. Apa yang menipu kamu berhubung dengan Tuhan kamu yang maha pemurah. Kata para ulama tafsir, Allah letakkan jawapan di dalam soalan. Wada'al jawaba fi soal. Dia letak jawapan di dalam soalan. He puts the answer in the question. Dia letakkan jawapan di dalam soalan. Apa dia jawapan dia? Jawapan dia Rabbukal Karim, kerana Tuhan itu Karim. Pasal apa kita tertipu? Kita tertipu sebab Tuhan itu Karim. Ma gharraka bi rabbika al-Karim, kerana dia Karim. Kalau dia kata ma gharraka bi rabbika azim, ma gharraka bi rabbika zal jalali wal ikram, ma gharraka bi rabbika rahim, banyak. Tapi ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipu engkau berhubung dengan Tuhanmu yang pemurah. Sebab Tuhan itu pemurah. Kerana dia terlalu pemurah kepada kita, kita pun tertipu dengan kemurahannya. Bukan dia tipu kita, kita yang tertipu. Ayah kita baik dengan kita, akhirnya kita cuai. Contohnya Allah Ta'ala, oleh kerana dia Karim, dia bagi masa kat kita. Kita tak ingatkan dia pun dia bagi juga. Kod kata tak semayang satu waktu, lepas tu napas tak boleh,
sedut oksigen tak masuk. Dia tak buat pintu kat kita. Kok lepas tu kenapa ayah hang ni tak boleh nak bangkit? Tak sembahyang asar. Oh, tak ada. Tak sembahyang asar sampai masuk maghrib. Maghrib tak sembahyang. Makan duk kenyang, duk tersendak, sembang duk hebat situ. Ma gharraka bi rabbikal karim. Oleh kerana Allah karim. Tapi dia ingatkan kita bila kita mati, kita akan sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Dalam ayat lain Allah Ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka itu maut, maka kata, wahai Tuhan, kembalikan aku kembali. Irji'un itu dengan jamak, tapi maksud ditazimkan, dia membesarkan, Tuhan balikkan aku. La'alli a'malu salihah fima tarak. Harap-harap aku boleh dapat buat amalan soleh di atas apa yang aku lakukan. Kalla, Tuhan kata, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya cakap yang dia cakap saja. Maksudnya dah tak tahu nak kata apa dah di akhirat. Dia pun tahu Tuhan tak bagi dah kita balik. Tapi kita katalah juga di akhirat, ya Allah balikkanlah aku, dengan keadaan kita pun tahu tak balik dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kita kata saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka barzakh. Barzakh itu kita sebut alam barzakh, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini para ulama di dalam Islam, dalam Kristian juga tulis dalam nak define, nak cari apakah makna barzakh apabila manusia itu mati. Di dalam Kristianiti, di dalam Yahudi, di dalam Islam juga mereka bahas, semua sarjana-sarjana mereka membahaskan apa makna barzakh. Maksudnya satu alam yang tidak dunia dan tidak akhirat. Sebab itu kadang-kadang orang bermimpi berjumpa dengan fulan dan fulan. Dan di kalangan para ulama tafsir, ada mereka yang menafsirkan bahawa ahli syurga itu mutasyabihat di dalam syurga. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihat. Diberikan, setiap kali mereka diberikan rezeki di dalam syurga itu, mereka kata telah diberi sebelum ini, diberi dengan bentuk yang sama. Sebahagian mereka kata sama di dalam akhirat, di dalam syurga, sebahagian kata sama di dalam dunia. Maksud kalau dengan tafsiran yang kedua, sama macam dia tengok macam rambutan, nak sama benda bentuk tapi tak sama pada rasa. Kata sebahagian penafsir, mereka kata bahawasanya jika orang di syurga tahu, masih ingat lagi rambutan, masih ingat lagi di dunia buah-buahan itu sama, tentu mereka masih ingat lagi adik-beradik mereka, saudara mara mereka, orang yang berbuat baik mereka ketika kita masuk syurga. Kalau di syurga orang ingat, tentu di barzakh orang ingat. Jadi fulan yang mati masih mengingati keluarga dia. Barangkali itu hikmah Allah Ta'ala suruh Nabi SAW menyuruh untuk kita hormat kepada jenazah. Bukan kepada tubuh tu ruh tak ada, tapi ruh di barzakh. Kerana penghormatan bukan pada tubuh, pada empunya tubuh. Sahibul jasad, tuan punya tubuh. Sebab tu kita tak patah, kalau kita patahkan dia, bukan dia nak sakit dah, tapi dia ada kehidupan dia. Dia ada kehidupan dia. Sebab tu kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apabila kita pergi ke kubur dan kita bagi salam dan kita kata assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin, kita bagi salam pada mereka, kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, tentu saja kita tidak disuruh beri salam kepada kayu dan batu. Tentu mereka mendengar salam kita. Hatta dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jika dia tahu, dia kata dia tahu fulan ni, hadza fulan wa kana ya'rifuhu fid dunya, fulan dia dulu dia kenal di dunia. Kalau dia kenal, dia kata a'rifu hadza fulan wa fulan, ni fulan dan fulan, dia bagi salam kepada aku. Maka kita bagi salam, kata Ibn Qayyim, tentu Allah Ta'ala tak suruh sia-sia bagi salam kepada orang yang tidak mendengar. Maka kita bagi pada alam barzakh. Walaupun barzakh dia mendengar salam, tapi dia tak boleh balik.
Kok orang kata keluar arwah balik duk makan laksa, kita buat jamu kata. Bagi makan ayah hang dulu suka makan nasi tomato, kita buat ke malam ke-7 makan nasi tomato. Tak boleh. Barzakhun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh, dinding, sehingga pada hari kiamat. Walaupun barzakh itu tidak sama dengan alam kiamat yang hakiki, tapi dia antara dua keadaan itu. Apa yang saya nak ceritanya, Allah kata walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah Taala tak akan lewat dah nyawa apabila telah sampai ajalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini rahmat Tuhan, dia bagi modal hidup kepada kita. Dia modal hidup.